الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صدق الله. Alhamdulillah. Berapa bulan dah? 3-4. Ya. Jadi Alhamdulillah 4 bulan dah kita tak jumpa. Tuhan bagi panjang umur dapat kita jumpa lagi, InsyaAllah. Wabak yang Tuhan cuba kata kita ni beransur hilang, insyaAllah ya, berkat kerjasama frontliner kita dan doa para alim ulama, doa para salihin yang kita nampak yang sahihnya frontliner, doktor-doktor, nurse yang kita tak nampak tutup buku kita yang bangkit tengah malam, abang kita yang bangkit mengajar tengah malam, bapak lebay kita yang bangkit berdoa pada Allah Ta'ala. Hak ni yang kita tak nampak ya? Sebab hak buat turun wabak atas Allah Ta'ala, hak buat naik angkat balik atas Allah Ta'ala. Jadi sebagai seorang Islam, kita berusaha dengan dua cara. Berusaha dengan perkara zahir dan berusaha dengan perkara kerohanian. Itu yang menyebabkan kekuatan kepada umat Islam. Ya, jadi Alhamdulillah negara-negara lain, Saudi sendiri pun masih teruk, Mesir pun masih teruk ya, jadi kita Alhamdulillah hari ini berapa 7-6 kes, tak banyak ya, cuma ya istiqamah kan berdoa, istiqamah menjaga kesihatan, insyaAllah. Mudah-mudahan Tuhan angkat balak daripada bumi kita dan bumi manusia semua, insyaAllah. Baik. Ma nansakh min ayatin. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhati, kha tu mati lah. Mati. Jadi saya pesan pada student saya, bacalah Quran dengan mata yang celik, dengan hati yang terbuka. Mana mata celik, kita perhati, kita tengok baris tu pasal apa mati. Jadi ma tu ada peranan ya. So nansakh tu asal dia nansakhu, fi'il mudhari' tersebut itu fi'il kata kerja dalam bahasa Arab ni ada 3 asas dia: madhi, mudhari', amar. Madhi past tense. Saya ambil SPM, bahasa Arab dapat 1 A, bahasa Melayu dapat C. Pelik tak? Pelik. Saya lagi mudah faham Nahu Arab dan Nahu Melayu. Sebab Nahu Arab ni dia tepat, dia mudah, jelas. Mubtada' khabar, fi'il fa'il. Ada ayat berlapis, ada ayat syartiyah selapis, ada ayat syartiyah, ada ataf, ada badal, ada, dia jelas, nampak seketui. Sebab tu orang yang biasa main bahasa Arab ni tak ada baris pun boleh baca. Kitab tak ada baris pun boleh baca. Sebab apa? Sebab nahu. Kalau tuan-tuan tahu Quran yang kita sebut hari tu, yang ditulis zaman Sayyidina Osman siap, zaman Umar, Abu Bakar siap tu, titik pun tak ada. Tuan-tuan kata baris, titik pun tak ada. Tuan-tuan bayang titik tak ada, baca macam mana?
ba, ta, sa, nun sama. Mai ada melaun sekok orang Mesir itu tak tahan tu, bumi Azhar. Ada melaun sekok keluar di bumi Mesir ni, dia dakwa Quran ni tak terpelihara. Dia kata mana boleh terpelihara Quran ni, mesti ada berubah kepala otak pak dia. Tu dia. Pelik. Kita bumi Melayu ni dululah ni pun dah ada 2-3 ekor mula petikai Quran lah. Dulu tak ada dengar pun kan. Kita jajah di orang putih di Portugis 400 tahun lebih, tak ada orang Melayu nak petikai Quran. Tak usah kata nak petikai Quran, petikai hadis pun tak berani. Tak usah kata hadis. Kita belajar fiqh, Syafi'i kata pegang perempuan batal, pegang. Pegang sungguh. Dia tak berani nak otiak. Padahal yang kata tu Pak Lebay pun, Pak Lebay tu kalau dulu ni kata khatam perukunannya. Kalau tuan-tuan orang lama kenal lah kitab perukunan ni. Dia pegang tu kitab apa perukunan kata. Jadi lah ni masuk alah baru dah ada dah Melayu berani petikai Quran. Petikai hadis nanti bala sungguh. Pasal apa? Asal pandai. Jadi kita yang belajar sikit-sikit lah kan, belajar sikit bahasa Arab sikit, cepat tengok. Kha tu mati pasal apa? Ma tu. Ma tu dia main peranan. Ya, ma tu sebab ma ni ada banyak, ada ma nafi, tidak. Ada ma istifham, mas muka. Cakap Arab sikit lah kan. Dia belajar mas muka. Apa nama kamu? Tu ma tu istifham. Macam itu Tuhan seorang kubur malaikat tanya ma rabbuka, tu ma tu istifham. Ma apa dia nama Tuhan ma rabbuka. Dia tak ada masalah tu, dia istifham. Ada ma nafi. Ma raja'tu ila al-bait, aku tak balik ke rumah. Ma nafi. Ada ma mausul. Ma mana allazi tu dia. Ma tu ada 3 berapa jenis tak tahu. Tuan-tuan bayang baca tak ada baris nak cerita macam mana. Tu anak murid tanya macam mana ustaz? Kena rajin baca kitab tu. Kalau takat baca sehari sebaris tak ada cerita. Bukan jadi tok guru, jadi tok garu boleh. Tu ustaz kena baca sehari berapa? Tak banyak, sehari 100 muka surat jadi. Dia tanya nak jadi tok guru kena baca berapa surat? Tak banyak, sehari 100 muka surat. Ui, sehari 100. Itu ingat berapa? 100 itu basic bukan 100 baris, 100 muka surat. Mana kalau kitab ni ada berapa? 500 surat, 5 hari khatam. Kalau dia tok guru dia tok garu boleh. Sebab apa? Banyak ulama-ulama macam itulah cara hidup mereka. Satu hari boleh khatam 2 kitab, 3 kitab sehari. Kita nak baca sebaris sebulan. Dia sebaris sebulan. Boleh lah sembang-sembang darah boleh. Jadi kha tu mati sebab ma tu syartiyah. Ma nansakh. Maka sebab tu kita terjemah tidaklah kami. Nun tu balik pada kami. Nansakh, kami Allah Ta'ala. Min ayatin, dari sebarang ayat. Au nunsiha. Nunsiha tu sin tu pun mati juga sebenarnya. Kalau tuan-tuan perhati asal pada ansa yunsi ada alif maksurah tu, ya tak ada titik tu, tapi buang. Sebab tu si tu baca pendek. Asal dia nunsiha. Asal dia nunsiha, tapi sebabkan dia ataf, au tu ataf, maka dia jazam juga. Tak mana jazam Ustaz? Sin tu bagi bawah. Lepas sin tu ada alif tak ada titik tu. Orang Melayu kata ya tak ada titik tu. Ya tak ada titik tu tak ada, hilang. Macam alam tara kaifa fa, alam tara kai, pendek kan, asal dia tara. Anta tara, kamu lihat. Ra'a yara, panjang asal dia. Tapi bila masuk lam, alam tara kai, pendek. Macam ni juga. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha, jangan duk baca panjang. Baca panjang bid'ah. Duk tambah huruf dalam Quran. Tak cukup tu lagi. Na'ti. Na'ti tu jawab.
Jawab bagi syarat tadi. Jawab ma tu tadi. Kami datangkan. Asal dia nakti panjang, tapi jawab syarat, maka jazam juga, dibuang juga alif maksurah tadi tu, baca pendek juga, nakti bi khairim minha. Sebab tu jangan baca panjang. Habis kenapa kita jadi baca panjang kok? Kita lah orang Melayu, kita dia suka baca panjang. Pasal apa? Pasal dia duduk melahu. Ma nansakh min ayatin aw nunsi. Dia nak tengok tu yang dia lanjut tu. Sebab mata dia duduk di sini, duduk ngeja, apa tu nak pergi ke sana sebelah tu yang jadi panjang. Macam tu. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi dia suka bagi panjang. Pasal apa? Pasal dia nak lambat nak pergi ke sebelah. Tambah-tambah baca Quran lama, Quran cetak India. Ni kak kita dulu lah kak no. Dan ni semua cetak lawa kak. Oi. Dan ni semua Quran hari ni semua dia tak ada Quran. Dia ada tak Quran kita, dia kena tengok sebelah baru sama ayat. Tak ada, dia mesti habis dalam tu, betul tak? Perasan tak ni? Perasan tak? Quran cetak lah ni, mula pada cetak Madinah semua tu, dia mesti habis ayat tu tang situ. Dia tak mau iqra bis, tak ada, dia mesti habis tu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muka surat tu mesti sama ada surah lain atau ayat lain. Dia tak mau bersambung ayat itu. Jadi mudah kita baca. Tuan-tuan bayang macam kita Quran lama. Ya, bukan takat sebelah. Muka surat ni nak selak muka surat sebelah. Tu jam. Tu jadi mat. Bukan 2 harakat, 6. Dia jadi apa? Mat apa? 6 harakat? Mat wajib mentasil. Tu dia. Jadi mat wajib terus. Nunsiha na'ti. Tu dah panjang. Tu tak ada. Sebab tu kena latih. Latih apa? Latih mahir mata tu. Mata kita cepat. Macam mana ustaz? Awak ni udah tua. Sebenarnya tuan-tuan, dia buat kata orang putih lah, never say never. Never say never. It's better late than never. It's better late than never. Lebih baik lambat daripada tak ada langsung. Jadi latih boleh sebenarnya. Kita ambil masa sikit latih, bagi cekat. Pelan-pelan, insyaAllah. Ini kalau sehari 2 minit tak jadi, ambil lah setengah jam sehari. Tak apa, PKP ni nak merayap tak boleh, nak mana tak boleh, nak minum kopi teh tak boleh kedai, tak? Ambil masa, ambil baca Quran, ambil sikit-sikit, ulang nahu-nahu kita dalam ngaji pekah ke apa. Ada YouTube. Saya lah PKP ni duduk rumah, ada masa pula pergi tengok kitab-kitab no. Baru tahu berlambak kitab dalam internet tu punya. La ilah Allah. Lepas tu duduk cari jenuh. Duduk tanya kawan-kawan. Kawan kata ustaz tekan je PDF. Ustaz type dia jumpa tu. Dia berlambak-lambak. Tak lakat nak tengok pula dah. Duduk belik satu-satu. Yang bini duduk panggil tidur lah. Kita tak tidur. Duduk tengok kitab 2-3 pagi. Dia jadi seronok dia kali. Satu-satu. Banyak sebenarnya kita dia buat kerja. Kalau rajin lah tu je, insyaAllah. Na'ti bi khairin. Ata ni datang. Saya datang. Datang ni biasanya perbuatan melampau ke tak melampau? Kita lah, saya datang ke sekolah hari ni. Ada tak yang kena buat? Tak ada. Dia buatan tak melampau kan? Tapi di sini Tuhan bubuh ba tu. Nampak tak ba? Na'ti bi khairin ba. Ba tu mengubah daripada ata tu yang tidak melampau kepada melampau. Contoh ayat Quran lain, zahaba bisam'ihim wa absarihim. Ba tu diletak dia bahasa Arab. Boleh ke yuk? Pelan-pelan, nak pelan-pelan. Tambah-tambah.
Tak banyak sikit dapat lah ni, lama tak masuk ni. Banyak model nak cerita ni. Pelan-pelan. Tak apa. Jadi ba tu mengubah daripada lazim kepada muta'addi, daripada tak melampau jadi melampau. Sebab nanti orang tanya, atau ni bukankah perbuatan yang tidak melampau? Macam mana pula Tuhan kata mana maf'ul di mana? Ba tu bi khairin minha. Ba tu tadi menyebabkan atau tu yang tidak melampau jadi melampau. Mana ada yang kena buat. Apa dia yang kena buat? Tuhan bawa mari. Bi khairin, benda yang lebih baik. Tuhan tu tak zalim, Tuhan tu maha adil. Ya, dia timbul persoalan. Ya, orang kata apa Tuhan ni buat tukar-tukar pula. Macam kita pula ada projek Malaysia pertama, projek Malaysia kedua, RMK apa? RMK rancangan Malaysia kedua. Sekarang RMK berapa? 10? Tak tahu. Tak ambil tahu. Duk kira COVID 3 bulan ni, tak peduli dah RMK ke saham ke siapa. Tak ada kira petang-petang nak tunggu Datuk apa nama sebenarnya saya beri seorang lagi Datuk Datuk Isyam. Glamour 2 orang tiap-tiap hari keluar TV. Tak peduli dah tak pihak lain lah. RMK 11 dia contohnya RMK 10 dulu buat jalan daripada mana nak buat RMK 12 pula tebuk pula kok nu buat jalan lain pula. RMK 15 buat pun ni pula ubah jalan. Itulah manusia nak. Sebab apa kita rasa itu okey, tak okey pula nah. Itu buat highway ni dulu masa muda buat highway tu orang lari 16 tu senyum ya. 16 nah, daripada cakap jering ke Ipoh tu 15 minit dia pecut tu. La ilaha illallah. Kawan aku tu sudah meninggal accident ke. Aku raih daripada cakap jering Ipoh 20 minit tu dia apa dah kata ke mana zong 16 18 lari elok-elok tak ada mal. Lepas tu accident pada lari betul tu kan seronok jalan bengang. Lah ni masuk highway lebih slow jalan macam dah lah kena banyak tol. Pasal apa? Dulu orang duk fikir tak ramai buat 2 lane ni. Lah satu hari mujuk PKP balik raya senyum. Saya dah duduk daerah sama kan, balik tepenya raya senyum ya, tak ada masalah. Cuba tak raya ke Tepin pun dekat sejam setengah. Nyek maki hamu tak usah cakap kan. Mujuk juga PKP ni kan. Sebab kita tak boleh nak gambar apa jadi. Itu manusia. Baik Tuhan macam tu kan. Syariat agak Musa lain, syariat Nabi Isa lain. Pasal ni tu dah. Sebab tu kena balik pada tauhid. Itu tauhid ni penting. Akidah ni penting. Kita belajar bab kudrat, iradat, ilmu. Kenapa ulama tekan kudrat, iradat, ilmu tu? Itu basic akidah. Sebab tahun tu banyak kacau, tahun situ banyak kacau. Ada golongan kata Tuhan tak tahu. Islam ni bukan cerita Hindu, Buddha, ni orang Islam. Masalah berakidah timbul ni kalangan umat Islam seawal kurun pertama hijrah. Orang yang mula petikai bab kudrat iradat Allah Ta'ala ni masa tu Ibnu Umar masih hidup. Siapa Ibnu Umar? Anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, antara sahabat yang paling alim Ibnu Umar, yang mewariskan ilmu kepada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ambil sanad direct daripada Ibnu Umar ilmu. Boleh zaman dia tu Ibnu Umar masih hidup dah ada golongan menolak kudrat iradat Allah Ta'ala. Gila ke apa? Tuan-tuan bayang, tak lama Nabi baru wafat berapa tahun dah ada orang tolak kudrat iradat Allah Ta'ala sampai tak tu. Maka sebab tu ulama menyusun bab akidah ni. Kalau orang tanya kita lah, sekali orang tanya, Ustaz pasal apa syairah ni duk tebut 7 tu sifat makni 7 tu kudrat iradat ilmu hayat zaman masa kalam banyak asma husna 99. Dia pernah tanya kita, saya jawab dengan bahasa bodoh ya.
Orang bodoh kena jawab dengan soalan bodoh kan? Jawapan bodoh kan? Saya kata 7 tu pun tak muat apa, 99 lagi pening. Tu jawapan mudah. Jawapan cerdik sikit. Orang tak tolak Tuhan tu Ar-Rahman. Syiah pun kata Tuhan tu Ar-Rahman. Hatta Buddha pun kata Tuhan tu Ar-Rahman. Yahudi pun kata Tuhan tu Ar-Rahman. Orang tak petikai nama Tuhan tu Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul. Tak siapa petikai. Orang mula petikai Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tak situ orang mula petikai. Hak orang tak bahas, hak orang tak bertengkar, nak bincang buat apa? Kita bincang hak orang bertekak ni. Tak mana balah. Sebab tu ulama fokus hak mana ni, tak sini. Sebab tu tuan-tuan baca. Mungkin orang bertikai Tuhan tak tahu kot syariat, sebab tu Nabi Adam syariat dia lain, Nabi Ibrahim syariat lain. Bahkan ada golongan Yahudi, ekstremis Yahudi, yang menolak langsung nasakh. Mana boleh nasakh? Sebab tu dia orang pegang sungguh pada konon lah dia orang pegang sungguh Taurat tu. Konon tak pegang pun. Kalau pegang Taurat tak bagi berzina, Taurat tak bagi minum arak, Taurat tak bagi makan babi. Dalam Taurat ada hudud. Dalam Taurat mak salih beruk ni tak faham dah ni. Mak salih beruk pasal apa Ustaz panggil beruk? Sebab dia kata Tok Wan dia beruk, sebab tu panggil dia beruk. Kalau orang tak macam tu, menikah elok-elok, nak anak dara orang menikah elok-elok. Ni dah duduk 3-4 bulan rasa-rasi menikah, tak rasi tinggal bang. Tu beruk kau orang. Tambah pula dia kata Tok Wan dia beruk, elok memang sesuai. Sesuai. Dia konon sembang, dia pertahan sangat lah konon-konon syariat. Dah, dia tak ikut pun Taurat. Taurat maksud saya ni dalam kitab Bible ni adalah Old Testament. Perjanjian lama. Perjanjian lama tu maksudnya dikatakan, dia orang kata itulah Taurat. Dia orang kata sebenarnya tak pun, dia orang tak ikut pun, dia orang ubah buang habis. Apa bukti? Dalam Quran cerita. As-sinnu bis-sinni wal juruh qisas, Tuhan sebut. Al-ainu bil-aini wal anfu bil-anfi. Semua tu Tuhan sebut tu, itu merujuk kepada statement yang disebut dalam Taurat. Mana hudud qisas ni dah disebut dalam Taurat zaman Musa. Syariat Nabi Muhammad hanya sambung saja. Kita sebut hari itu bab haji, kita ikut yang syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kita banyak ikut Nabi Ibrahim. Sikitlah puasa bulan Ramadan. Puasa ni pun puasa. Sebab tu hari ni Yahudi pun ada puasa. Cuma Mak Saleh Beruk tu tak puasa ke? Dia minta kedarah kita saya malam. Dia duk kata dia ikut Taurat, tak ikut pun. Tu sebenarnya. Tu dia orang ni sembang sembang dekat. Tak buat pun. Dia pun duk kaji Islam, nak cari buruk Islam tu ya. Orientalis tu, kajian oriental di universiti di Eropah tu diwujudkan untuk mengkaji pengajian Islam sebab nak rosakkan Islam tu ya. Dia bukan kaji untuk cari kebenaran. Dia duk kobek kok mana atas lemah biar itu ya. Itu tidak kena dengan ilmiah. Kita mengkaji ilmu apa-apa kita timbang advantage disadvantage. Tu kajian ni tak. Dia cara cari. Itu buatlah tuhmah. Tu lah inilah kisah Aisyah lah, Zaid bin Harisah lah. Ini buat cerita. Mai kita pula yang walaun orang Melayu pula pergi mengaji di Eropah pula pergi ambil pula fahaman beruk tu buat balik. Apa ada macam tu. Tu yang salah. Ni yang salah. Banyak di Mesir pasal sehari dua ni layan video-video Arab pun dah, Mesir pun dah kacau, pelik. Sebab bumi Azhar ni ulama banyak pun masuk juga masalah. Tuan-tuan bayang bumi Melaya kita ni, cukup saya risau. Saya risau apa? Aku mati esok macam mana? Saya risau tu. Saya pesan anak murid saya tu, mailah mengaji, pilah tak ada kitab. Aku mati esok, siapa nak jaga akidah? Siapa nak ganti? Risaulah nak cucu kita esok macam mana akidah. Macam-macam orang nak cerita.
Ada yang duk petikai Quran, petikai sunnah, tu tak kira petikai hukum. Ni tudung pasal apa nak kena pakai, babi pasal apa tak boleh makan. Macam-macam soalan duk main tanya kata. Bukankah babi pun Tuhan buat? Tu batu Tuhan buat telan. Batu, besi, plastik Tuhan buat telan lah, rebus kalau boleh buat. Tu tak boleh pula dah. Tu hidup main COVID tu main tu. Bewak, kekoh, apa, kelawar. Jadi misteri sampai hari ni. Sebab coronavirus, COVID ni, dia bukan daripada manusia, daripada binatang. Dan secara teorinya virus binatang tak boleh jangkit pada kita. Macam mana dia boleh jangkit? Tuhan nak beritahu, aku buat ni bukan untuk apa, minta kedara. Kelawar ni ada kerja kelawar, bewak ada kerja bewak, tikus ada kerja tikus. Ni tikus pun telan, bewak pun telan, kelawar-kelawar pun telan, semua. Sebab tu rumah Cina apa pun tak ada. Kalau rumah kita ni bang, balik pintu orang ada katak belakang pintu. Belakang bawah kapek kan tikus. Lagi. Rumah Cina tikus tak ada, katak tak ada, cicak pun tak ada, terang. Tanya, cicak sedap? Cicak bagus, protein banyak. Patutlah. Yang kata Ya'juj Ma'juj ni, spesies ni semua telan. Semua sapu. Asal boleh rebus empuk jalan. Batu tu macam tak boleh empuk. Kalau batu tu boleh empuk dengan batu-batu, rebus telan habis. La ilaha illallah. Timbul. Jadi ada golongan yang bertikai. Mana boleh? Sebab apa? Sebab mereka tahu bila satu Nabi lain datang, Nabi bawa satu syariat baru, maka populariti Nabi-Nabi terdahulu akan terhapus. Macam contohlah, minta maaf lah, kat Kuala dulu paling glamour kedai apa? Kedai murah, kedai apa? RM2, betul? Betul tak? Tak nak pergi. Setiap COVID tak nak pergi lah. Duk tak duk, lepas seminyak 2 minyak timbul satu kedai baru. Kedai apa? Hak RM2 sekupang. Kedai apa? Eko. Tutup bang kedai RM2 tu. Tuan-tuan merasa ni, kau tak nak pergi Kuala lama lah, teruk no. Boy, baik betul orang jemuan ni. Tak kebekal lama no lah. Tutup kedai RM2 tu. Pasal apa? Populariti tu. Biasanya mari satu kedai baru, populariti baru akan menghapuskan populariti lah. Biasa macam tu. So orang Yahudi, Kristian ni faham. Kalau dia orang iktiraf Nabi Muhammad SAW, dia orang iktiraf Quran sebagai dustur perlembagaan yang baru, maka populariti Nabi Musa, populariti Nabi Isa automatik akan down. Dan follower Kristian, follower Yahudi akan follow Islam. So dia orang bermati-matian menolak syariat baru yang atas nama risalah Muhammad. Maka dia orang akan menolak konsep nasakh. Mana boleh? Tuhan dah buat turun Taurat yang terbaik pada Musa. Macam mana pula boleh hapus? Takkan Tuhan buat undang-undang betul hapus pula? Dia buat hujah macam-macam. Ulama jawab senang. Sebab tu kami di Usuluddin, saya tuan-tuan dulu, saya lah dulu, ni pengalaman saya ni dah. Saya ni bukan rajin bercakap. Saya ni nak kata handsome tu dah lah kan, tapi dulu ni sampai awet kau kan kata saya sombong kau. Ni sombong, dia ingat dia handsome sangat pula dah. Ni budak perempuan. Saya nak tengok mata perempuan ni, dah aku sekolah agama lah kan, sekolah agama. Tak wani, tak nak cakap, tak wani, ketak lutut. Nak suruh cakap ni, suruh panggil, pegang mic, ketak lutut dan tu, tak birah. Tapi bila duduk Mesir mengaji Usuluddin ni kan, rupa-rupanya disiplin Usuluddin ni mengajar saya bertekak. Setiap subjek yang saya belajar tu,
tauhid, tafsir, hadis, masuk pula pasal apa, ideologi, tayarat, semua tu mengajar saya. Orang kata macam ni jawab macam ni, orang kata ini jawab macam ni, orang ni timbul soalan ni jawab macam ni. Rupa-rupanya daripada malas nak cakap dulu ni, ni kalau bagi mic 2 jam tak berhenti, tuntang. Sebab apa? Dia latih. Ilmu tu menatih. Sebab ulama dah jawab siap. Ulama jawab siap. Hang kata tak munasabah nasahkan ataupun padam syariat Musa. Tapi bukankah syariat Musa tu sendiri, kata ulama, menasahkan syariat sebelum tu? Saya ambil contoh mudah. Nabi Yaqub AS. Nabi Yaqub kahwin apa? Kan? Koyak. Koyak. Tak, sebabnya orang duk kutuk orang Islam ni gila seks, gila betina, nak menikah 2-3, lebih daripada 1. Jadi orang Islam ni terlampau melayan sangat nafsu perempuan. Sampai ada pula kata, Ustaz, Pak Haji tu gatal pasal apa? Menikah 2. Saya kata, hang ni kalau nak menikah. Hang ni kalau menikah pasal apa? Tak, kita menikah pasal apa bang? Pasal gatal lah. Kalau tak gatal menikah. Sebab kita tak pergi makan. Sebelum terbit cerita makan, cerita apa? Lapar, cari apa? Dia lapar. Kalau tak kata nikah buat apa? Itu cerita dia. Kan? Jadi kita menyangka buruk. Pasal apa? Pasal barat dah bawa benda. Nikah 2 ni gila. Tuan-tuan, nikah 2-3 ni bukan Nabi Muhammad yang bawa. Nabi tu dahulu menikah ramai dah. Tapi mereka tak cerita. Nabi Yaqub nikah 4. Mula-mula menikah ambil adik. Mula menikah ambil kak. Nabi Yaqub teringin kat adik. Ada 2 beradik ni. Mula teringin kat adik. Pak yang tu tak ambil kak. Takkan. Dulu tak langkah benda punya. Dulu. So cerita langkah benda ni bukan orang Melayu punya cerita. Cerita orang Bani Israel pun dah ada cerita tu. Kata ambil lah kak dulu. Ambil kak teringin lagi kat adik. Ni Nabi Yaqub kan. Comel juga adik. Macam mana? Yang pak kata ambil dua-dua. Ambil pula adik. Lepas tu nak keluar daripada bumi Palestin tu, nak keluar. Yang kakak ada khadam seorang, yang adik ada khadam seorang. Dengan kakak, dengan adik, dengan khadam jalan. Jadi bini. So daripada 4 orang ni lah keluarnya Bani Israel 12 tu. Daripada 4 orang ni lah. Mana 12 tu satu pak Nabi Yaqub, tapi mak dia lain. Cuma macam Nabi Yusuf dengan Nabi Bunyamin, dengan Bunyamin satu pak satu mak. Ada dia. Hal lain tu adalah yang 2, ada yang seorang, saya tak ingat. Yang boleh ingat ni Ustaz Oni, tuan-tuan buka dah ceramah dia tu otak je aku tak tahu. Makan apa boleh ingat semua. Kadang ni orang bagi cerdik sebasal dia rajin pun sebasal. Dia tak kaki maksiat pula, kita pula mulut mengata orang tak ada pasal, hilang habis ilmu pula macam tu. Ada dia buka siarah mana memang 4. Dan bukan 4 tu isu dia kahwin kak dengan adik. Dibenarkan masa tu zaman Nabi Yaqub. Tak lama lepas tu bapa keturunan sampai Nabi Musa tak boleh. Mana dalil? Quran bagi tahu. Bila Nabi Musa masuk ke tempat Nabi Syuaib sana, ada yang kata tu Syuaib Nabi, ada kata Syuaib tu bukan Nabi. Allahu a'lam. Tapi kuat mengatakan Syuaib tu Nabi Syuaib lah, Rasul. Yang ada makam yang ini di Jordan. Ni PKP tak boleh keluar jalan lah. Esok kumpul dia banyak.
boleh jalan esok, pergilah berjalan meraya ni, nak pergi Hatnya, nak pergi apa, Krabi, bak ronjang apa pergi Krabi tu, tak ada pedah, tak ada pedah. Takat nak pergi tengok pantai tu je, bukan nak pergi pantai, nak tengok orang atas pantai tu sebenarnya. Cakap kan mereka marah pula, tapi tu yang cerita ada duit dia berjalan pergi tengok bumi-bumi ziarah ni. Itu Tuhan suruh, qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Jalan di muka bumi. Orang yang mencari ilmu ni dia sentiasa berjalan cari ilmu, cari bukti ziarah. Itu ada faedah. Ni dak pergi Krabi, pergi Vietnam. Orang jangan apa Vietnam tu, orang Vietnam pun memang sepah je ni. Okey. Antara makam Nabi yang ada, yang di Jordan ialah Nabi Syuaib. Besar makam dia. Saya pergi ziarah. Alhamdulillah dapat pergi. Sini ke pintu tu ada. Sini ke pintu tu ada. Tuan-tuan bayang besar mana orang. Wallahualam. Tapi kubur dia panjang tu. Tuan-tuan bayang besar mana. Itu dah. Jadi Nabi Syuaib ni ada 2 anak. Itu disebut dalam Quran. Nabi Musa pergi ke sana, masuk jumpa anak Nabi Syuaib, tengah tunggu apa nama telaga. Maksudnya nak ambil ayam. Jadi Nabi Musa kata, "Nampak tunggu apa ni?" "Aku tunggu ni, kami tunggu depa ni. Kami orang perempuan lambat sikit." Jadi Musa ni gagah, orang tengok takut. Ada riwayat kata dia pergi angkat tutup perigi tu seorang dia ya. Pergi tu kan tutup, tak ada racun orang. Jadi dia riwayat katakan penutup perigi tu 10 orang angkat, lelaki. Musa angkat seorang. Dia steady. Kita angkat cangkui 2 minit pensan dah. Macam mana? Pondan siam. Baru kayu bisikal 2 minit pensan dah. Sembang terus nak berjuang apa. Dia Musa steady angkat seorang oi, tengok bila nak darah Nabi Syuaib tengok, dah lah handsome, baik, sadar pula kan, berkenan terus. Kenan terus. Jadi Nabi Syuaib faham. Ayat tu. Anak Nabi Syuaib kata, "Pak tak nak bagi upah ke? Ni kawan kita dah lah bagus, kuat, baik pula." Pak faham. Pak cerdik ni faham. Anak bagi bahasa kiasan je faham. Ni pak tak faham, ni susah. Bukan orang sini tempat lain. Anak darah dah bagi signal banyak kali dah, tak faham. Tambah PKP ni bang, untung nikah cepat. Bila bulan Kenduri bila? Datuk Ismail Zabri bagi tahu dia bila? 1 Julai. 1 Julai dah boleh Kenduri berapa? 200 orang. Cepat. Esok boleh 2,000 penat. 200 boleh tahan lagi lah. Kalau ambil catering tu 200, kalau satu kepala RM7, baru 2,000 tak sampai. Set lagi. Mai 2,000 jam. Jadi nak nikah ni dah ni buat cepat. Alasan ikut sunnah. Ikut sunnah jimat. Tak apalah. Tu nak murid saya kahwin semalam. Berapa ribu habis? 3,000 Ustaz. Bagus. Set bajet. Bayang tuan-tuan kat KL nikah habis berapa? Jangan tanya. Kalau tak PKP ni pasal. Habis pada bolok. Kenduri pasal. Ya, ada hikmah juga. Bagus. Mudahkan nikah. Baik. Awal mislah. Jadi syariat-syariat ni logik. Sebab apa? Manusia ni berkembang. Masalah manusia tak sama. Macam-macam. Keadaan tempat tak sama. Sebab tu syariat Nabi Muhammad ni special. Sebab syariat Nabi Muhammad ni last. Habis. Penutup. Maknanya daripada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa tu dia syariat tu berubah-ubah. Ada tambah, ada padam, ada tu. Bila Nabi Muhammad last, sempurna. Lengkap. Dan dia memang sesuai sampai hari kiamat. Sebab tu tak perlu Nabi lah. Ada ulama' di Azhar yang buat diskusi.
apa hikmah tak ada Nabi dah? Ada orang tanya kita kan, tak, kalau Nabi ada kan best. Ayat dia. Kalau Nabi ada kan best. Saya kata kalau Nabi ada tu, kita ni jadi Abu Bakar ke jadi Abu Lahab? Nak tanya tu soalan. Kalau Nabi ada lagi hari ni, kalau kita jadi Abu Bakar, Umar, tak apa. Takut kita geng Abu Lahab dengan Abu Jahal. Na'udzubillah. Jadi nak ceritakan Tuhan tu tolerate dengan umat Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad dimatikan dengan umur yang begitu pendek, 63 tahun. Cukup pendek umur Nabi SAW, 63 tahun. Berbanding dengan Nabi Ibrahim 100 lebih, Nabi Nuh jangan cakap lah, dekat 1000 tahun. Ya Allah, tuan-tuan bayang 1000 tahun lah. Bayang tuan-tuan hidup dengan 1000 tahun. Allah Rabbi, berapa kali pergi hospital kak? Aku tak heran tu, aku heran kerajaan dah banyak pencen tu. Agak-agak GL aku ke pencen. Orang tanya, berapa tahun dah pencen? Adalah 200 tahun lah. Tu dia. Sebelum 30 tahun, pencen baru 200 tahun. Berapa lama lagi? Jangka doktor kata mati lagi 300 tahun. La ilaha illallah. Maksudullah. Jenuh. Ada berapa anak dah? Anak ada 40, cucu ada 200, cicit ada 400.5, piat ada 5,500. Sekali gambar raya jenuh satu stadium. 10 keturunan saya letak gambar. Tuan-tuan, standard umur Nabi Muhammad dan umat dia 60 tahun, 70 tahun, 80 tu adalah umur 90 no, adalah jarang-jarang. Tuhan bagi subsidi. Standard. Tapi saya nak cerita apa hikmah Nabi diwafatkan awal dan tidak ada Nabi dah selepas Rasulullah SAW. Pertama, orang kata itulah hebatnya Quran. Quran tu dah cukup dah. Satu. Yang kedua, itulah peranan ulama. Kalau ada Nabi, ulama tak ada peranan. Kita apa masalah? Rujuk Nabi. Macam zaman sahabat. Apa masalah? Rujuk Rasulullah. Apa masalah? Rujuk Rasulullah. Sikit jumpa Nabi. Apa amalan paling baik? Jumpa Nabi. Jumpa Nabi. Untungnya para sahabat tahu situ. La ilaha illallah. Sebab tu sohbatul Rasul ini, itu kata Rasulullah, kalau kamu mana bukan sahabat Nabi bersedekah satu bukit Uhud emas sekalipun, takkan sama dengan sahabat aku yang sedekah sedikit, takkan sama. Nilai sahabat Nabi itu cukup istimewa. Sebab apa? Sebab melihat wajah Nabi, mendengar kalam Nabi SAW. Tak sama. Tak sama. Sebab tu kita tidak ada ruang untuk cerca para sahabat Nabi. Tidak ada. Sebab tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, istimewanya sahabat Nabi, wa ma jara bainal ashabi naskutu. Apa yang berlaku dengan para sahabat, zub, diam. Aisyah berkelahi dengan Ali ke, Muawiyah berkelahi dengan Ali ke, Talha, Zubair, tutup. Mereka semua sahabat Nabi. Kita ni cak yam ya. Habis cerita. Hari ni yang orang tak sedar diri ni, yang buat artikel kutuk orang tu, kutuk orang ni, kutuk sahabat Nabi, kutuk Syafi'i, macam dia tu tak ada cacat celah langsung. Tu masalah. Ada sunnah ajar kita sedar diri. Kita tu orang biasa. Kita tidak layak untuk mengkritik sahabat Nabi. Mereka itu duduk dengan Rasulullah. Sebab Nabi sebut dengan dalil yang cukup jelas, ashabikan nujum ayyuhum iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku macam bintang, kata Nabi. Ulama kata bintang tu ada dua maksud. Pertama, ramai sahabat Nabi, memang ramai, lebih 100,000 sahabat Nabi, 100,000. So masuk nujum tu banyak. Yang kedua, masuk nujum tu petunjuk. Tuan-tuan yang kaki bintang lah, ni bukan kaki bintang nombor ekor tu, tak ada cerita tu. Yang duk tengok bintang nenek dapat apa tu cerita lain. Ni yang duk tengok bintang ni, ada bintang timur, ada bintang utara, ya, bintang kutub. So kalau dia kenal mana bintang pun dia boleh tengok betul lah arah tu, tak lari, takkan sesat. Sebab tu orang Melayu dulu hebat. Sebab tu kita tanya, orang tanya, kenapa orang Melayu tak pakai kompos?
Orang putih mula buat kompos. Orang putih pasal bengong, sebab tu pakai kompos. Orang Melayu tak payah pakai kompos. Dia tengok bintang, dia tahu mana utara, selatan, angin mai ke mana. Dia tak payah pakai kompos. Hebat. Boleh pusing dunia, tak payah pakai kompos. Cuba Mak Saleh bodoh tu pergi pusing dunia tak pakai kompos. Sesat larat tak main dunia. Lingkup tengah laut tu. Orang Arab, orang Melayu tak payah pakai kompos. Muncul pasal tengok bintang. Hadis Nabi dia, ayyuhum iqtadaitum, mana juga sahabat Nabi yang kita ikut, kita akan dapat hidayah. Tak ada masalah. Sebab tu kita tengok balik mazhab yang kita ada ni, ya, contoh Malik banyak ikut Ibn Umar, banyak, maka timbul nama dia mazhab hadis. Okey, betul, tak ada masalah. Dan Malik pegang kepada tabi'in di Madinah, penuh dengan para tabi'in, anak cucu sahabat Nabi ramai di Madinah. Maka adakah salah Malik? Tak salah. Abu Hanifah pula dia popular dengan pendapat Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud siapa? Sahabat Nabi juga, yang banyak menggunakan hujah akal, sahabat juga. Maka timbul nama ahli ra'yi. Betul tak? Betul. Orang Madinah pula, Mekah pula banyak ikut Ibnu Abbas dari segi hukum hakam. Ibnu Abbas tu siapa? Sepupu Rasulullah, sahabat Nabi yang antara yang paling alim. So salah tak? Mungkin Ibnu Abbas fatwa kok ni, Ibnu Mas'ud fatwa kok ni. Syafi'i dia gabung semua. Cara tarik Ibnu Umar pun dia ikut, sebab dia ngaji Imam Malik. Kemudian dia pernah ngaji di Mekah dengan tarik Ibnu Abbas. Kemudian dia pergi pula ke Baghdad mengaji dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Cara dia ra'yi. Tak cukup dengan tu, pergi ke Yaman pula mengaji dengan anak murid Muaz bin Jabal. Tu dia. Kita baru nak buka Fathul Awam je, sembang dah. Baru buka dulu babi. Dek kucing je, tak ada apa. Sembang dah. Ngaji internet je. Tok Guru besar. Boleh? Bi khairin minha. So apa poin? Tuhan buat mari yang lebih baik. Khair maknanya lebih baik. Khair maknanya superlatif ataupun apa bahasa komparatif, comparative, superlatif. Good, better, best. So khair boleh bagi dua makna, sama ada comparative atau superlatif. Lebih baik daripada ni ataupun yang terbaik. Dia tak ada akhyar. Oh, khair akhyar. Tak ada. Akhyar tu jamak bagi orang. Khairun jamak dia akhyar. Sebab tu dalam kitab ada kitab nama Kifayatul Akhyar, syarah matan apa nama Abi Syuja' ada. Bukan. Tu akhyar jamak bagi orang yang khair, sifat khair. Tapi khair maknanya lebih. Tu dia tak ada apa nama lebih baik akhyar tu, tak ada. Haza khairun min haza. Sebab tu Nabi kata khairukum ya. Nabi sebut khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik di kalangan manusia, orang yang paling banyak manfaat pada manusia. So khair ni istimewa. Dari situ letih mengaji bahasa Arab tentu lah. Kena belajar pula isim tafdhil ni wazan ni apa pula, ada berapa, ada tak berubah wazan, ada berubah wazan hukum i'rab jadi macam mana tu. Sebab tu duduk pondok saya 7 tahun tu baru hafal alat tu, belum tafsir lagi. Duduk Mesir budak 5 tahun macam aku, tu pun balik rasa bingung nak mampu lagi macam mana kan. Sebab apa? Sebab tok guru banyak, kita tak ada guru, tok garu Au misliha, mislun sama. Jadi Tuhan buat mai yang lebih baik ataupun yang sama. Sama macam mana? Kita rasa sama, sunatnya lebih baik. Kalau dulu zaman Musa, zaman apa nama Yakub boleh menikah adik-beradik, zaman Musa dah tak boleh dah. Zaman kita boleh balik dah. Dia follow je Nabi Musa. Banyak kita follow Musa. Hudud kita follow Musa, Qisas kita follow Musa, haram babi, Nabi-Nabi terdahulu memang haram babi, memang ikut. Dalam Bible sebut haram arak.
Kalau orang tanya kita lah, dia orang Kristian duk sebut dia ikut Nabi Isa. Masa dah belum ni? Ada berapa minit? 9 minit. 2. Azan kita berhenti. Okey. Orang duk ikut kata kami Kristian ikut Nabi Isa. Kalau ikut Nabi Isa tu Kristian, kita lebih Kristian daripada orang Kristian. Sebab antara ajaran Nabi Isa ni, jangan zina, jangan minum arak, jangan makan babi, masuk Jawi. Agak-agak siapa yang masuk Jawi, tak makan babi, tak minum arak? Islam. Tuan-tuan pergi cari Mak Saleh yang masuk Jawi. Adalah 2-3 ekor yang baru masuk Jawi. Yang tak makan babi, tak ada. Roti pun babi. Dia punya minat babi luar biasa. Luar biasa. Adalah kawan dulu duduk ngaji Australia. Hei Raih, dia kata, aku duduk Australia ni jenuh. Makanlah, jangan makan babi ya. Dia kata, makanlah roti pun ada babi. Dia jenuh. Mujuk lah. Macam saya duduk Mesir seronok. Tak kita tanya pula ni halal tak. InsyaAllah lah kan. Takkan kita tanya pula ni apa halal tak. 95% Islam InsyaAllah lah. Tapi Indon jangan buat. Tuan-tuan jangan buat main. Confidentnya ini Melayu ni lah, tak tentu. Selamba je sate babi tepi jalan ni, pakai kepiah songkok. Sate apa? Sate babi. Relax sate babi. Mojok pergi tanya dulu. Kalau tuan-tuan ngap, sedap. Lain macam lagi ni. Tanya apa? Babi dah telan 10 ketui dah. Na'udzubillah. Okey? InsyaAllah. Sambung bulan depan insyaAllah. Jumpa lagi. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma nagul hamar rahmin wa al-haq. Wa al-batil. Ya Allah.